Assalamualaikum semua. Hari ni kita buat video lain daripada yang lain sikit. Biasa kita buat cerita crime, biasa kita buat cerita seram. Cerita seram pun dah lama tak upload juga kan. Tak apa, nanti kita cuba untuk upload cerita seram pula. Tapi untuk video kali ni, Carol akan ceritakan 5 fakta menakutkan pasal Nazi. Untuk pengetahuan korang semua, Nazi hanya berkuasa selama 12 tahun je dekat Jerman. Walaupun Nazi hanya berkuasa 12 tahun je, tapi diorang ni meninggalkan sebuah legasi yang paling terkenal dalam sejarah politik dunia, guys. Siapa yang tak kenal Adolf Hitler? Siapa yang tak kenal Nazi? Dalam movie pun banyak mention pasal Hitler, banyak mention pasal Nazi, guys. Walaupun ada di antara kita yang tak minat pasal sejarah-sejarah ni, tapi kita tahu pasal Perang Dunia Kedua, kita tahu pasal Holocaust, kita tahu pasal Nazification of German Society, kita tahu pasal benda tu semua, tapi kita tak tahu apa isi dekat dalam semua tu. Kita just pernah dengar nama dia je, tapi tak tahu apa benda tu. And bila kita tak tahu, kita cuba belajar, kita cuba mendalami, and semakin dalam kita belajar, semakin dalam kita mendalami pasal Nazi tu, ianya akan membuatkan kita rasa seram, guys. So, let's go. Senapang macam M1 Garand, Kar 98K, M16, AK-47 adalah senapang yang biasa digunakan dalam sejarah peperangan dunia. Kalau korang nak tahu, senapang-senapang yang digunakan dekat dalam Perang Dunia Kedua digunakan dekat dalam game Warpath, guys. Dalam game ni kita akan rasa macam dalam peperangan yang sebenar sebab game ni menggunakan real life weapons, guys. Tentera udara, rifle, artillery, tank dan juga jet pejuang, semuanya real sama macam sejarah Perang Dunia yang sebenar. Dalam Warpath, diorang tunjukkan kepada kita detail secara 3D supaya kita boleh dapat gambarkan macam mana rupa bentuk senjata tu. Terdapat 104 kereta kebal, 34 artileri dan juga 27 jenis senjata api yang korang boleh pilih untuk digunakan, seperti kereta kebal German Tiger Tank yang sering berada di antara yang terbaik, lebih hebat daripada kereta kebal British dan Amerika untuk kebanyakan peperangan, ada juga dekat dalam Warpath. Jika korang tidak mendapatkan senjata ini dengan mudah, sesuatu yang tidak dimiliki oleh perang sebenar, korang boleh draw cards dalam Warpath untuk dapatkan barang rare yang korang perlukan. Korang tengok, saya dapat 7.5 cm 40, guys. Benda ni adalah senjata anti kereta kebal semasa Perang Dunia Kedua, guys. Korang boleh join mana-mana alliance untuk bantu korang apabila korang hampir kalah. Sama macam perang sebenar, sentiasa mendapatkan sokongan daripada kesatuan diorang sendiri. Dalam Warpath, korang boleh terus berkembang menjadi lebih kuat melalui penggunaan strategi pembangunan yang fleksibel. Korang boleh gunakan strategi diplomatik untuk terus hidup dan mengembangkan wilayah korang menjadi lebih besar, guys. Dan sekarang ni ada All-Star Tournament Warpath yang di mana semua orang akan dapat hadiah. Korang just klik link yang ada dekat event page and then share kepada kawan-kawan korang untuk invite diorang main sekali. All-Star Tournament invite famous e-sport gamers untuk mengetahui diorang punya alliance seperti Solos dan juga Fredo. Jom join diorang sekarang untuk memenangi hadiah PS5, Switch dan wang tunai yang banyak. Jangan tunggu lama-lama, jom download Warpath sekarang. Link ada dekat bawah. Nazi mula famous start tahun 1930-an, and pada masa tu Jerman mengalami kesan ekonomi yang buruk selepas kejatuhan Wall Street pada tahun 1929. Apa kena mengena Wall Street dengan Jerman pula? Selama ni, guys, kalau korang nak tahu, Jerman ni dia banyak pinjam duit dengan Amerika tau. And bila pasaran Wall Street tu jatuh, Wall Street tu kan Amerika kan, and bila pasaran Wall Street jatuh, automatic Jerman pun akan down juga at that time lah. And disebabkan ekonomi Jerman yang tak menentu pada masa tu, ianya menyebabkan kepada jumlah pengangguran yang banyak, guys. Orang ramai tak ada kerja, guys. Bila orang ramai tak ada kerja, jadi mana diorang nak dapat duit kan? So cerita dia, kalau diorang nak dapat duit, diorang kena mencuri lah. Mencuri, merompak, membunuh, and daripada situ peningkatan jenayah semakin tinggi, guys. Bila jenayah berlaku sana sini, banyak pengangguran, maka ramai yang terpaksa duduk dekat tepi jalan, guys, minta makan dengan orang yang banyak duit ataupun orang yang tak terkesan dengan ekonomi pada masa tu sebab dia mempunyai harta yang banyak. So dalam pada masa getih ni lah, Hitler dengan Nazi memanfaatkan peluang yang ada untuk berkuasa. Macam mana diorang buat? Diorang buat propaganda yang gila-gila punya. Diorang bagi pilihan kepada rakyat Jerman masa tu. Apa pilihannya? Sama ada kau still pilih kerajaan yang lama ataupun kau nak masa depan yang cemerlang, gemilang, terbilang bersama-sama dengan parti Nazi. Sebab masa tu Nazi belum conquer Jerman lagi, guys. Masa tu kerajaan Jerman diperintah oleh Republik Weimar. Jadi sekarang ni Nazi buat propaganda yang gila kentang punya, guys. Dia suruh rakyat pilih, kau nak stay dengan kerajaan lama and still jadi gelandangan, kau nak kita orang yang memerintah kerajaan and korang akan hidup selesa. Macam gitu. Jadi bila rakyat dengar macam
macam gitu, wow, boleh ni. And benda tu sebenarnya mengikut pada situation tau. And situation dekat Jerman masa tu memang teruk gila. Jadi taktik Nazi untuk conquer Jerman berkesan guys. Pada pilihan raya 1932, Nazi berjaya memenangi undian sebanyak 37% guys. Walaupun angka tu sebenarnya nampak macam tak mencukupi, tapi diorang ni adalah salah satu parti politik yang boleh dikatakan terbesar dekat negara Jerman pada masa tu guys. So bila diorang ni satu parti politik yang besar, diorang menggunakan macam-macam cara untuk menakluk kerajaan guys, termasuklah dengan menggunakan taktik kotor dan juga ugutan. Contoh dia, kalau kau tak lepaskan jawatan, satu family kau akan mati. Lebih kurang macam tu, something like that lah. Sebab masa tu pun Jerman tengah terumbang-ambing tau. So sistem keselamatan pun tak berapa cantik masa tu. Tu yang dia boleh berani main kotor, dia boleh berani main ugut-ugut semualah. Jadi bila dah guna taktik kotor, dah ugut sana sini, and finally pada tahun 1933 diorang berjaya take over kerajaan Jerman sepenuhnya. Semua dia conquer. Untuk yang pertama ni kita bagi santai-santai dulu guys, belum masuk yang teruk lagi. Sabar jap lagi. So kita tengok yang kedua pula. Hitler ni dia ada satu matlamat yang berpandangan jauh guys. Dia nak dia punya ideologi ni akan hidup selama berabad-abad. Jadi kalau dia nak buat macam gitu, dia kena approach, dia kena cuci otak budak-budak sekolah. Sebab apa? Sebab kalau dipupuk daripada kecil lagi, bila dah besar nanti confirm akan ingat punya pasal benda ideologi itulah. So sekarang ni macam mana dia nak sebarkan ideologi dia dekat budak sekolah? Lepas dia take over Jerman, dia terus tukar semua buku teks, semua garis panduan dia pergi tukar guys. And jika ada cikgu-cikgu yang cuba untuk melawan ideologi tu, ataupun ada cikgu yang tak nak ajar benda tu dekat murid, diorang akan dipenjarakan guys. Kena penjara tau. Apa je yang Hitler terapkan dekat dalam skop pembelajaran? Diorang ajar dekat budak-budak sekolah ni, diorang bagi tahu bahawa orang-orang Yahudi, orang Gypsy, tahanan perang dan orang-orang yang sakit mental adalah lebih rendah darjatnya daripada orang-orang berbangsa Aryan. Sejak Nazi memerintah Jerman, dia claim semua rakyat Jerman adalah berbangsa Aryan. So maknanya semua orang Jerman tu adalah bangsa Aryan. So guys, Yahudi, Gypsy, tahanan perang and orang sakit mental adalah lebih rendah darjatnya daripada mereka semua. Bukan tu je guys, diorang juga terapkan kepada minda budak-budak sekolah bahawa budak lelaki digalakkan untuk menjadi askar bila dah cukup umur nanti, manakala untuk budak perempuan pula tujuan utama mereka hidup adalah untuk melahirkan anak berbangsa Aryan. And then mata pelajaran lain masih lagi sama. Bila budak-budak nak belajar membaca ataupun nak belajar menulis, diorang akan disajikan dengan buku pasal tanah Jerman guys, buku pasal pertalian darah, buku pasal nasionalisme, buku pasal tentera. Contohnya kau nak belajar baca kan, kau baca buku pasal tentera Jerman. Padahal nak belajar baca je, kena belajar pasal benda tu. Biasa kalau masa kita kecil-kecil, kita banyak baca buku pasal cerita dongeng, betul tak? Best kan? Tapi pada zaman Hitler memerintah, dia hapuskan semua buku cerita dongeng and dia gantikan dengan cerita si pemuda Hitler. Yang di mana cerita tu adalah berkenaan dengan Hitler lah. Tujuan dia satu, dia nak orang semua pandang dia tinggi, dia nak orang semua hormat dekat dia guys. Sebab bila orang baca buku tu and then dia dah tahu dah, wow, Hitler ni hebat. Jadi orang akan hormat dekat dia, orang akan respect dekat dia guys. And bukan tu je guys, ada juga buku yang menggambarkan orang-orang Yahudi sebagai orang yang jahat yang cuba untuk mengintai dalam kegelapan. Itu adalah antara buku-buku yang kalau orang nak belajar menulis ataupun orang nak belajar membaca, diorang akan baca buku-buku tu semua guys. Walaupun Nazi hanya berkuasa untuk jangka masa yang singkat, 12 tahun je, tapi sistem pendidikan diubah sepenuhnya dan berjuta-juta budak sekolah kena cuci otak guys. Setiap rakyat Jerman akan di-Nazifiedkan. Maksud Nazified itu adalah diterapkan dengan ideologi Nazi. Itu pasal nama dia Nazified. Jadi Nazified ni dilakukan kepada semua rakyat, termasuklah industri perubatan pun terlibat juga guys. Perubatan pun di-Nazifiedkan. Tadi masa poin yang kedua, Kerot ada cakap salah satu ideologi Nazi adalah orang-orang Yahudi, orang-orang Gypsy, tahanan perang dan sakit mental adalah orang yang darjatnya lebih rendah daripada orang-orang Jerman. Betul tak? Jadi dekat sini apa yang Kerot nak cakap, para doktor-doktor Nazi menggunakan tahanan camp sebagai diorang punya eksperimen guys. Diorang percaya yang orang-orang yang kena tahan ni adalah orang yang lebih rendah darjatnya daripada diorang. And orang-orang yang macam gini boleh dibuat eksperimen guys. Tulang, otot, saraf, semua tu diambil daripada seseorang tahanan dan kemudiannya dipindahkan ke tahanan yang lain dengan cara yang mengerikan guys. Sometimes dia nak ambil tulang, lepas tu dia just ambil pisau and then dia potong kerat, ataupun dia just ambil tulang tu and then lepas tu dia belah. Ada juga eksperimen yang diorang ni sengaja buat tahanan kena jangkit dengan penyakit guys. Contoh macam penyakit malaria, streptococcus, gangrene, tetanus. Penyakit-penyakit ni akan sengaja dijangkitkan kepada tahanan untuk melihat sejauh mana ketahanan badan manusia boleh bertahan, ataupun diorang nak mencari solution ubat-ubatan yang boleh merawat penyakit-penyakit tersebut dengan cepat. Tapi benda tu menyeksa kepada tahanan guys. Ada juga tahanan yang kena baling masuk dekat dalam tangki yang penuh dengan ais, sampai kan banduan tu boleh mati dalam masa beberapa jam je dekat dalam tu. Tangki tu dia besar, lepas tu dekat dalam tu dia isi ais and then orang tu akan mati beku
dekat dalam tu hanya beberapa jam sahaja. Salah seorang doktor yang paling terkenal semasa pemerintahan Nazi adalah Joseph Mengele. Dia ni paling famous sebab dia yang paling ekstrim sekali, doktor yang paling ekstrim. Yang Khairul cakap dia, kalau dia nak tulang, lepas tu dia belah. Inilah doktornya. Dia kalau nak apa-apa organ ataupun anggota badan, dia just ambil macam tu je, tanpa ada ubat kebas ataupun ubat tahan sakit. So kadang-kadang tu banduan tu sampai mati macam gitu je lepas diambil organ oleh doktor tu guys. Doktor Joseph ni juga buat eksperimen suntik pewarna dekat dalam mata banduan, and benda tu membuatkan jangkitan kuman di dalam mata. Malah ada yang jadi buta seumur hidup guys. Nazi claim yang diorang ni sebenarnya tengah berusaha ke arah kebaikan, tapi pada dasarnya diorang ni melakukan jenayah perang yang sangat mengerikan guys. Maksud psikopat tu adalah pembunuh yang suka tengok mangsa yang bakal dibunuhnya tu terseksa dulu sebelum mangsa tu mati. Joseph Mengele tu, iaitu doktor yang Khairul ceritakan pada poin yang ketiga tadi tu, bukanlah satu-satunya yang menyalahgunakan kedudukan dia. Ada ramai lagi orang yang salah gunakan dia punya kedudukan tau. Walaupun matlamat utama sesuatu base itu adalah untuk menghapuskan seramai mungkin orang Yahudi, tapi ada sesetengah penjaga tahanan yang suka untuk menyeksa mangsa terlebih dahulu sebelum dibunuh guys. Itu dah dikira sebagai psikopat guys. Salah seorang penjaga yang psikopat adalah penjaga tahanan wanita guys yang bernama Irma Grisi. Dia ni antara wanita yang paling ngeri lah kalau nak jumpa. Cara dia seksa mangsa adalah dengan menggunakan whip. Gambar dia macam gini guys. Dia akan menggunakan whip untuk mendera mangsa, untuk menyeksa mangsa sampai isi daging semua terkeluar, barulah dia akan bunuh mangsa tu guys. Lepas dia dah bunuh, dia akan potong daging mangsa dia, and dia akan bagi daging tu kepada anjing-anjing dia. Dedah tak? Ada seorang lagi guys, iaitu Joseph Kramer. Masa dia bertugas sebagai penjaga tahanan, dia memang sangat terkenal dengan kekejaman yang dia dah buat. Dia suka pukul banduan, dia suka gantung leher banduan, dia suka cangkuk banduan dengan menggunakan macam satu alat mata kail yang besar, and then dia akan gantungkan sampai mangsa tu mati. Memang seram tak dengan si Joseph Kramer ni. Tiga orang ni semua memang seram guys. Sebenarnya ramai lagi Nazi yang kejam-kejam, tapi 3 orang yang Khairul mention ni adalah antara yang terkejam guys. Antara yang terkejam. Ada ramai lagi. Orang jahat selalu klaim yang diorang ni adalah hero, bukanlah penjahat. And benda tu adalah tersangat pelik guys. Ideologi ni teruk sebenarnya, sebab diorang rasa diorang ni lagi hebat daripada bangsa-bangsa yang lain sampai terjebak dengan penghapusan bangsa. Diorang rasa diorang ni adalah bangsa yang paling maju, dan diorang percaya orang yang lain bangsa adalah lebih rendah darjat daripada diorang ni. Nazi klaim yang orang Jerman lebih layak mendapatkan peluang hidup yang lebih cerah berbanding dengan orang lain. Dekat sini kita dah nampak yang Nazi menerapkan sikap rasism dekat kalangan diorang. Rasis dengan bangsa lain. Jika ada bangsa lain, okey, hapuskan mereka. Diorang rasa benda tu adalah betul, padahal sebenarnya benda tu adalah kejam guys. So, macam okey tak okey cerita pasal Nazi ni? Kalau korang nak cerita macam gini lagi, korang boleh request dekat komen. And tak lama lagi kita akan keluarkan limited premium baju Khairul Series X Shamim Story yang berkonsepkan konspirasi. Baju ready stock, jangan risau, kualiti sangat-sangat premium, boleh pakai bertahun-tahun pun takkan lusuh guys. And design pun sangat-sangat mantap. Kita akan keluarkan batch yang pertama dalam lebih kurang 2 ke 3 minggu lagi, insyaAllah. Kuantiti kita akan jual 100 pieces dulu, semua ready stock. Siapa cepat dia dapat. Okey, itu saja. Assalamualaikum.